Cubaan suara pengerusi acara. Cubaan suara panel pertama. Cubaan suara panel kedua. Cubaan suara panel ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam kasih sayang. Salam berbahagia. Sebelum kaki mengorak lebih jauh, sebelum perbincangan ini menjadi lebih hangat, izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita pada pagi ini yang berwibawa lagi berilmiah. Sebelum itu, tidak lupa juga untuk memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Alfabi Ismail, pengerusi acara pada hari ini. Di sebelah kanan saya, indah berbaju kurun, cantik budi bahasa, Saudari Nurmaisarah binti Darwis. Apa khabar, saudari? Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Terima kasih. Sama-sama. Di belah kiri saya pula, kecil molek orangnya tetapi otaknya ligat bak gasing, Saudari Nur Alia Mazatul Akmal binti Mazri. Apa khabar, saudari? Kabar baik, bagaimana dengan pengerusi? Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Seterusnya, panel kita yang terakhir pada hari ini, tampan rupawan, Saudara Adam Muaz bin Muhammad Hamzah. Apa khabar, saudara? Dah kabar baik. Terima kasih. Sama-sama. Sekebun bunga, sepohon melati. Harum memanggil semerbak di kamar. Tersusun rapi terletak teliti. Hujah berhemah Kami utarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dihormati sekalian, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bertemu lagi bagi membincangkan isu kesihatan awam di dalam gelanggang Forum Remaja Peringkat Negeri Pahang. Tajuk yang kami bincangkan pada hari ini ialah tajuk penyakit yang menggegarkan dunia di bawah payung isu kesihatan awam. Kami juga akan membincangkan tajuk kesihatan mental, kesihatan fizikal dan seangkatan dengannya secara lebih mendalam. Hadirin yang dihormati sekalian, izinkan saya memberi takrifan tentang berkenaan kesihatan awam. Menurut Kamus Dewan, kesihatan awam dapat ditakrifkan sebagai perihal sihat, kesegaran, keadaan badan yang baik untuk yang melibatkan orang yang ramai. Saya juga dapat takrifkan kesihatan awam sebagai perihal sihat yang merangkumi rakyat, masyarakat dan negara. Penyakit yang berbahaya kian meluas di negara Malaysia dan juga kian rakus di sekitar dunia. Penyakit juga disebabkan oleh perangai manusia yang tidak ubah seperti anjing dengan bayang-bayang. Manusia juga telah menjadi hulu balang panca celaka kepada wujudnya penyakit berbahaya di dunia. Tanpa melengahkan masa lagi, kita terus ke forum kita dengan soalan yang akan ditujukan kepada Saudari Maisarah. Baiklah, Saudari Maisarah, apakah penyakit yang menggegarkan dunia yang akan anda bincangkan pada hari ini? Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Sama-sama. Hadirin sekalian, hadirnya saya di sini adalah untuk mengupas isu hangat yang menjadi buah mulut masyarakat pada hari ini. Bermula pada tahun 2019, negara kita telah diserang oleh wabak COVID-19 yang menjadi mimpi ngeri pada setiap orang dalam negara. Wabak ini dipercayai boleh disebarkan melalui sentuhan fizikal, udara dan air liur. Pihak kerajaan telah menyediakan inisiatif dengan suntikan vaksin yang wajib diambil oleh setiap orang. Persoalannya, apakah kesan yang dihadapi oleh pihak masyarakat akibat daripada penularan wabak COVID-19? Penularan wabak COVID-19 nyata memberikan impak negatif kepada ekonomi negara apabila banyak operasi perniagaan terpaksa ditutup. Pihak kerajaan terpaksa mengeluarkan arahan penutupan operasi perniagaan di perkilangan bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Merujuk kepada Kementerian Pembangunan,
usahawan dan koperasi pada Mac 2021 sebanyak 78,420 perniagaan terpaksa ditutup. Penutupan operasi ini nyata memberikan kesan kepada pendapatan syarikat. Saudara pengerusi, ahli panel dan hadirin sekalian, pada penelitian saya, impak negatif turut dirasai apabila kadar pengangguran di dalam negara semakin meningkat. Merujuk kepada Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2020, kadar pengangguran di dalam negara meningkat menjadi 4.8%. Kadar pengangguran yang meningkat ini dipercayai berpunca daripada majikan yang tidak mampu untuk membayar gaji pekerja. Jika diteliti daripada aspek sosial pula, kesan penularan wabak COVID-19 ini memberikan kesan kepada aktiviti sosial seperti majlis perkahwinan, majlis keagamaan dan majlis rasmi negara, majlis rasmi kerajaan yang terpaksa ditangguh. Langkah ini diambil bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 menerusi majlis tersebut. Melihat daripada kesan penularan wabak COVID-19, saya percaya bahawa setiap rakyat Malaysia telah mengetahuinya dan menontonnya di layar kaca ataupun membacanya di internet. Kesan yang amat dirasai sekarang ialah pembelajaran di sekolah secara bersemuka terpaksa ditangguhkan. Bagi memastikan pembelajaran murid sentiasa berjalan dengan lancar, pembelajaran secara atas talian diperkenalkan. Pembelajaran secara atas talian dan memberikan kesan kepada para guru dan murid yang terpaksa menjalani pembelajaran ini buat kali yang pertama. Kesan kepada murid yang tidak berkemampuan untuk memiliki peranti bagi mengikuti kelas-kelas yang dijalankan. Kesimpulannya, kesan penularan wabak COVID-19 memberikan impak negatif yang sangat besar kepada ekonomi maupun sosial dalam negara. Oleh itu, sebagai rakyat, kita mestilah membudayakan norma baharu dan mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan bagi memastikan penularan wabak COVID-19 segera dapat ditamatkan. Sekian. Terima kasih diucapkan kepada saudari Maisyara di atas hujah yang begitu bernas sebentar tadi. Seterusnya kita teruskan ke soalan nombor 2 untuk saudari Alia Mazatul Akma. Baiklah saudari Alia, apakah isu penyakit yang menggegarkan dunia yang akan anda bincangkan pada hari ini? Dipersilakan. Terima kasih pengurusi acara atas peluang yang diberikan seluas-luas kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hujah-hujah yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu kesihatan awam. Terutama sekali, ingin saya sampaikan definisi kesihatan diri. Para hadirin sekalian, kesihatan diri merupakan elemen penting dalam pertumbuhan kehidupan seseorang. Bagaimana penentuan kehidupan itu dipaju bergantung kepada tahap kesihatan mereka. Suka saya untuk berkongsi satu kata motivasi pada hari ini. Kegagalan yang utama adalah kegagalan mengambil langkah utama. Amalah penting bagi kita semua untuk mengambil cakna tentang kesihatan diri kerana hal ini sedikit sebanyak dapat menentukan takdir kita pada masa yang akan datang. Namun begitu, saya yakin bahawa masih ramai masyarakat kita yang mempunyai pengetahuan yang cetek tentang penyakit kanser. Hari ini, saya lebih cenderung untuk menelusuri dengan lebih lanjut tentang isu penyakit kanser yang seringkali menjadi topik perbincangan dalam kaca televisyen dan dari akhbar kerana telah dikatakan menjadi faktor utama kemerosotan tahap kesihatan masyarakat. Sehubungan dengan itu,
Berdasarkan data statistik yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada tahun 2022, anggaran penduduk yang mengidap penyakit kanser adalah seramai 150 orang daripada 100,000 orang penduduk. Bukan itu sahaja, hari ini saya juga ingin berkongsi tentang risiko ataupun punca yang menggalakkan lagi penyakit kanser. Sebenarnya, penyakit kanser adalah sejenis penyakit yang kita tidak tahu dari mana datangnya punca. Walau bagaimanapun, 90% daripada penyakit kanser adalah disebabkan oleh keadaan persekitaran dan cara kehidupan seseorang individu tersebut. Antara punca utama penyakit kanser yang telah dikenal pasti ialah faktor pemakanan dan diet, penggunaan tembakau, pengambilan alkohol dan faktor keturunan. Seperti yang kita sedia tahu, kanser tulang didapati seringkali dihidapi oleh golongan individu lelaki. Mengapakah hal ini terjadi? Hal ini dikatakan sedemikian kerana 90% kanser tulang disebabkan oleh tabiat merokok. Hal ini kerana terdapat bahan kimia di dalam tembakau iaitu tar yang juga menyebabkan kanser mulut, kanser tekak dan kanser cervix. Seperti yang kita sedari, kebelakangan ini terdapat pelbagai menu yang menggugat nafsu masyarakat, sehinggakan mereka tidak peduli lagi tentang kandungan yang terdapat dalam makanan yang disaji. Kementerian Kesihatan Malaysia juga mengeluarkan anggaran iaitu sebanyak 30 hingga 40% masyarakat Malaysia yang menghidap penyakit kanser disebabkan oleh pemakanan dan diet. Majoriti masyarakat Malaysia tidak lagi mengambil serius tentang pengambilan makanan yang berlebihan lemak, terlalu masin dan mengandungi bahan pengawet. Hal ini tanpa mereka sedar, hal ini telah meningkatkan kanser usus dan kanser payudara. Tidak lupa kepada faktor keturunan yang menjadi buah mulut atau stigma masyarakat kini bahawa kebanyakan kanser berlaku akibat genetik keluarga. Ya, benarlah dengan teori mereka. Namun begitu, saya amat percaya bahawa punca ini dapat dihindarkan serta-merta dengan pelbagai usaha dan ikhtiar. Sehubungan dengan itu, bagi individu yang sering terjerumus dengan pengambilan alkohol, mereka lebih berpotensi untuk mendapat kanser hati, kanser mulut dan juga kanser usus. Sudah terang lagi bersuluh bahawa masyarakat Malaysia perlulah berganding bahu, bersikap seperti aur dengan tebing dalam mengurangkan peningkatan pesakit kanser di dalam negara kita. Perkara ini bukan sahaja dapat melahirkan masyarakat yang sihat, sekaligus dapat menonjolkan imej negara imej negara sebagai negara yang bebas daripada penyakit kanser. Sekian daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada saudari Alia di atas lontaran hujah yang panjang lebar itu tadi. Sekarang tibalah masanya untuk panel kita yang ketiga iaitu saudara Muaz untuk menjawab soalan daripada saya. Baiklah saudara Muaz, berdasarkan dua penyakit yang telah diterangkan oleh ahli panel 1 dan 2 sebentar tadi, masih terdapat satu penyakit yang menjadi racun kepada masyarakat Malaysia iaitu masalah mental. Apa yang awak boleh kongsikan tentang pesakit dan masalah pesakit mental dengan lebih terperinci? Silakan. Baiklah. Terima kasih Tuan Pengerusi. Sama. Saya akan dasar memandangkan ahli panel 1 dan ahli panel 2 dan menjelaskan tentang masalah kesihatan fizikal, maka saya akan menjelaskan tentang masalah kesihatan mental. Menurut statistik tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti, mendedahkan 1/3 rakyat Malaysia berumur 16 tahun ke atas berdepan dengan masalah kesihatan mental. Pada tahun 2019, 2.3% orang dewasa dan 9.2% kanak-kanak berdepan dengan masalah yang sama. Bertitik tolak daripada perkara ini,
kesihatan mental turut memberikan impak yang besar dan buruk kepada peningkatan kes bunuh diri yang dilaporkan pada tahun 2021, iaitu sebanyak 1,142 kes yang direkodkan dan meningkat secara berterusan. Punca kesihatan mental terbahagi luas dari pelbagai aspek. Sebagai contoh, ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak yang dikenali sebagai neurotransmitter yang ada sejak kecil lagi. Punca kedua ialah faktor genetik dan trauma psikologi yang ada pada masa tersebut sejak kecil, seperti penderaan fizikal, emosi maupun seksual. Saya mengambil contoh kes penderaan Bella yang tular pada 2021 yang melibatkan mangsa yang berumur 15 tahun dan turut mengalami sindrom Down. Mangsa mengalami trauma kekal dan ianya menjejaskan kesihatan mental pada dirinya. Selain itu, penghinaan fizikal sering kali berlaku dalam kalangan masyarakat maupun keluarga. Perkara ini bukan sahaja berlaku di hadapan umum, malah ia berlaku di alam maya secara berleluasa. Seterusnya, masalah keluarga seperti masalah penceraian ibu bapa, masalah pergaduhan keluarga dan masalah ekonomi serta anak-anak yang kehilangan kasih sayang kepada ibu bapa turut menjadi faktor dominan kepada masalah kesihatan mental. Kesimpulannya, terdapat banyak faktor penyumbang kepada kesihatan mental. Oleh itu, kita perlu ada langkah khusus untuk menangani masalah yang teruk di negara kita ini. Seterusnya saya serahkan kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih diucapkan kepada saudara atas Adam Muaz di atas penjelasan yang begitu cekap sebentar tadi. Seterusnya, berdasarkan apa yang telah didengari oleh ahli panel kita sebentar tadi, bolehlah saya simpulkan sebagai sesuatu penyakit itu tidaklah kita seru atau minta untuk berlaku, namun kita juga boleh menjadi punca kepada berlakunya penyakit kesihatan yang amat berbahaya itu. Jadi pada pandangan saya, tidak ada penyakit yang tiada ubatnya. Jadi marilah kita bersama-sama mendengar lontaran hujah yang akan disampaikan oleh saudari Maisarah tentang langkah, cara dan faktor penyakit yang berbahaya yang kian menjangkiti masyarakat Malaysia. Silakan saudari. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Sama-sama. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh setiap individu untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang. Merujuk kepada Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah memaklumkan bahawa Malaysia merupakan antara negara yang tinggi di rantau Asia yang memiliki masalah obesiti, iaitu sebanyak 15.6%. Bagi mengatasi masalah ini, Pakar Kesihatan telah memperkenalkan piramid makanan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudari Maisarah di atas penjelasan yang begitu ringkas sekali. Menurut pandangan saya, ibu bapa merupakan tunjang utama dalam mendidik anak-anak mereka kerana anak-anak mereka bagaikan kain putih yang bersih dan ibu bapa lah yang mencorakkannya. Selain daripada itu, kita juga dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang dapat mengundang penyakit berbahaya dengan jati diri dan keutuhan rohani. Seterusnya, apa kata saudari Alia tentang isu ini? Terima kasih Pengerusi. Sama-sama. Izinkan saya meneruskan perbincangan ini dengan memetik kata-kata Mahatma Gandhi, iaitu kesihatanlah yang merupakan kekayaan paling sejati dan bukanlah kepingan emas dan perak. Saya berpendapat bahawa seterus apapun penyakit yang kita hadapi, pasti ada ubat dan penawarnya. Antara langkah yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan risiko kanser ialah bagi individu yang sering terjerumus dengan
pengambilan alkohol, mereka hendaklah berhenti serta-merta. Walaupun perkara ini tampak sukar bagi mereka, tapi adalah bisa tegal biasa. Akhir kata, saya mencadangkan kepada perokok tegar di luar sana untuk mengelakkan penggunaan produk yang mengandungi tembakau. Hal ini dapat mewujudkan suasana rumah tanpa asap rokok. Persis kata peribahasa, genggam bara api biar sampai jadi bara. Inilah keadaan yang patut dicontohi oleh penggemar alkohol dan perokok tegar. Sekian daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada saudari Alia di atas penjelasan yang begitu bermakna sekali. Apa kata saudara Adam Muaz? Adakah anda bersetuju dengan pendapat panel saudari Alia? Ya, ataupun saya bersetuju dengan usaha-usaha yang diutarakan oleh ahli-ahli panel kita. Panel 1 dan panel 2. Sekian. Terima kasih saudara Adam Muaz. Maka kita telah tiba di penghujung rancangan. Akhir kata daripada saya, kami berharap semua pihak dapat berganding bahu persis awal dengan tebing supaya dapat membanteras segala penyakit yang mengancam kesihatan manusia pada masa kini. Sekian, terima kasih.